Hakim FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Maksudnya, bukanlah orang yang kuat itu dengan gagahnya bergusti, tetapi sebenarnya orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika marah. Muttafaqun alaih. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta
خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ingin tingkatkan bisnes anda? Hadapi kesukaran untuk mengembangkan bisnes. Jom. Tingkatkan bisnes anda pada 8 dan 9 Oktober 2024 di Avante Hotel Petaling Jaya. Dapatkan bantuan pakar industri dan ketahui cara mudah dalam proses pensijilan syarikat anda. Program SME Mentoring ini dibawakan khas oleh SME Corp, Halal Development Corporation dan juga Nestle Malaysia sejak tahun 2009. Ingin ketahui lebih lanjut, hubungi 03 2775 6199 dan jom tingkatkan bisnes anda hari ini. Minumlah Smart Coco A+, minuman bernutrisi, formulasi istimewa yang berpotensi untuk membantu lebih fokus, konsentrasi minda dan kecergasan badan. Ianya dihasilkan dan diadun dari herbal dan formulasi yang baik, terpilih dan berkualiti. Mengandungi serbuk koko, madu, malt, kismis, tamar dan ginkgo biloba. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Layari www.smartcoco2u.com dan follow kami di FB Fortune Munawwarah Smart Coco A+. Minumlah Smart Coco A+, badan sihat, minda pencergas. Jom memeriahkan Karnival Mahabbah at MSI bermula 3 hingga 5 Oktober 2024 di Padang Rekreasi Masjid Sultan Iskandar, Bandar Dato' On, Johor Bahru. Dimeriahkan artis undangan UNIC, Rabani dan ramai lagi dengan pelbagai acara termasuk Solidariti Palestin, Gemersik Maulid IKIM FM, pertandingan mewarna, sukan rakyat dan banyak lagi. Jualan makanan dan pameran pun ada tau. Bermula 9 pagi hingga 11 malam. Jangan risau, kemudahan shuttle bus dan van turut disediakan. Tunggu apa lagi? Jumpa anda di sana. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman.
penapis air beralkali. Hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali. Hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun. Hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. Hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine Superfine. Peluang keemasan kepada yang ingin melancong. Pelbagai promosi produk pelancongan menarik termasuk pakej umrah, domestik dan antarabangsa ditawarkan pada harga terendah. Kunjungi Intek Persidangan Pelancongan dan Kebudayaan Antarabangsa 2024 pada 3 hingga 6 Oktober di World Trade Center. Bukan itu saja, pelbagai artifak Rasulullah juga turut dipamerkan. Masuk adalah percuma. Jom beramai-ramai ke Intek di World Trade Center 3 hingga 6 Oktober ini. Maklumat lanjut layari www.intek.my. Miri 104.0 FM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM. Inspirasi utama anda untuk kita membawa rancangan setiap hari Khamis bersama rancangan Iman Iman Kami. Untuk anda boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM untuk waktu ini secara langsung, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah untuk Imanuna Iman Kami pada petang ini kita bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, ada di konti pada waktu ini mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Kullu syai' ala ma yuram. Insyaallah tamam wa ala ma yuram. Syukran jazilan doktor. Terima kasih doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini. Masih lagi bersama doktor untuk kita menuntut ilmu yang kita dapatkan untuk Asmaul Husna, Asma Allahul Husna insyaallah pada petang ini menurut Imam As-Sanusi. Dan untuk kita banyak yang 99 nama Asmaul Husna kita dapat untuk petang ini untuk bincangan tentang nama Allah Al-Jabbar. Sebagai mukadimah, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap asatizah para alim ulama, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada petang hari ini, pada petang Khamis, kita akan meneruskan pengajian kita kitab Imanuna, iaitu kitab yang mana kita berada dengan membuka kitab Syarah Al-Asma' Al-Husna dalam rancangan Imanuna ini karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada petang hari ini iaitu membahaskan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini adalah Al-Jabbar. Maka yang berada di luar sana insya-Allah boleh memperhatikan, mendengarkan dengan khusyuk insya-Allah, kerana nama Al-Jabbar ini suatu nama yang sangat penting untuk kita fahami. Ia mencakup atau berkaitan dengan segala perbuatan kita di dunia dan akhirat ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Al-Jabbar. Jadi Al-Jabbar, apakah maksud Al-Jabbar?
huwallazi yaruddul mumkina min fasadin dunyawiyyin au ukhrawiyyin ila salahin insya'a. Fa'ala hadha yakunu mushtaqqan min al-jabri alladhi huwa al-islahu. Ini al-jabbar. Jabbar ni of course kita boleh relate kan dia punya root word from jabrun. Jabrun tu paksaan, memaksa. Yang maha memaksa, al-jabbar kan. Ialah yang mengalihkan perkara mungkin, iaitu perkara mungkin daripada kerosakan duniawi dan atau ukhrawi kepada kebaikan jika dikehendaki oleh Allah. Kalau dia nak, dia boleh menjadikan suatu kerosakan kepada baik, ila salahin, kepada kebaikan. Ni. Lalu disebutkan sini wakila huwa hamilul khalaiqi qahran ala ma yurid. Lalu makna ini menunjukkan bahawa nama ini, fa'ala hadha yakunu mushtaqqan minal jabri alladhi huwal islahu. Makna ini menunjukkan bahawa nama ini merupakan kata terbitan daripada al-jabru yang bererti membaiki. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kenapa? Bila kita kata al-jabbar, Allah ini yang maha memaksa. Maksud maha memaksa itu adalah mengalihkan perkara yang mungkin. Mungkin ini boleh baik, boleh tak baik. Boleh jadi, boleh tak jadi. Boleh fasad, boleh khair. Contoh dia salah, baik. So ada suatu keadaan ia fasad. Dia ini dalam keadaan fasad atau dalam keadaan tidak baik, kerosakan. Kerosakan ini tidak hanya terbatas di dunia tapi juga kerosakan ukhrawi. Okey. So apabila suatu kerosakan tersebut tapi Allah berkehendak untuk insya'a kan, kalau Allah berkehendak untuk mengalihkannya daripada fasad kepada kebaikan, kepada solah, nescaya ia mampu melakukannya. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala al-jabbar. Dialah yang maha memaksa. Oh, kenapa pula dia maha memaksa? Ya, kerana dia zat yang bersifat dengan sifat iradah, berkehendak, dan juga bersifat dengan sifat qudrah, berkuasa. So, bila dia berkuasa, bila dia kehendak, dia boleh je nak dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dalam keadaan yang tak baik, buruk, kepada keadaan yang baik. Ini. Tak kisah sama ada duniawi atau ukhrawi, di dunia ini atau nanti di akhirat nanti. Tak menjadi isu. Okey. Dan kenapa ini makna daripada makna al-jabbar? Kenapa ini adalah makna daripada makna al-jabbar? Kerana fa'ala hadha yakunu mushtaqqan minal jabri alladhi huwal islah. Kerana lafaz al-jabbar ada ba' yang bertasydid menunjukkan wazan ataupun menunjukkan erti mubalaghah yang sangat kan, sangat. Maka al-jabbar, Allah ini dia maha kuasa, termaksud makna maha kuasa tadi, maha memaksa tadi adalah daripada perkataan al-jabru. Al-jabbar dan perkataan jim ba ra al-jabru. Al-jabru tu maksud dia apa? Alladhi huwal islah. Ia juga memiliki makna al-islah, iaitu memperbaiki. Nah ini. Maka Allah SWT al-jabbar. Kalau kita berdoa, ya Allah, aku dalam keadaan susah. Al-jabbar, ya jabbar, aslih sya'ni. Dengan bahasa Arab tu macam tu. Al-jabbar, ya jabbar, wahai Tuhan yang maha memaksa. Aslih, perbaikilah, perelokkanlah urusanku, sya'ni, keadaanku. Boleh kita berdoa macam tu? Boleh. Kenapa tidak? Orang yang dalam keadaan kesusahan, dia doa semoga dia diberi anugerah, diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ini. Lalu disebutkan oleh muallif al-musannif, wakila huwa hamilul khalaiqi qahran ala ma yuridu ahabbu dhalika amkarihu ma'khudun minal jabri bi ma'nal iqrahi. Ini. Lalu dikatakan di sini,
Menurut pendapat yang lain, Al-Jabbar ialah yang menundukkan makhluk supaya mengikuti kehendaknya. Sama ada disukai atau dibenci oleh mereka. Maksud dia apa tuan-tuan? Dalam hal ini, Al-Jabbar dipandang atau dilihat di sisi yang lebih luas. Allah Al-Jabbar yang maha memaksa. Dia boleh je buat seseorang itu untuk berada atau dalam keadaan sesuatu. Dia boleh. Dan dia boleh melakukan tersebut, mentakdirkan perkara tersebut kepada seseorang atau kepada makhluknya seperti itu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sama ada dia suka, orang tu tak suka, tak ada masalah, no issue. Qahran ala ma yuridu, sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka. Yang dikehendaki oleh Allah. Kita tak semestinya semua benda yang kita nak kita dapat realitaskan, dapat menjadikan ia realiti. No. Kan? Kita nak, Ustaz, saya nak jadi ni, saya nak kaya, saya dah buat semua, saya dah solat 5 waktu, saya dah puasa, saya tak pernah tinggal puasa, Ustaz. Kenapa Allah tak jalankan? Jangan jadi budak-budak lah. Allah buat apa yang dia nak. Allah takdirkan tak dapat. Tujuan kita di dunia ini bukan apa yang kita nak. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mengenal dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kita makhluk dia. Apa yang kau nak sangat? Kita taat Allah. Itu yang penting, tuan-tuan. Tapi naklah hidup sedap. Memang kita nak. Kita berusaha. Kita harap-harap Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, kita kena reda. Qana'ah. Terima apa yang kita ada. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. InsyaAllah sambungan dia nanti kita akan sambung setelah ini. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, terus hantar soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal, tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk, datang ketetapan, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa. Lantas kata Nabi, orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka, tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama
Tanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Salah satu faedah kita mengenal nama-nama Allah adalah untuk dapat bertawasul dengan namanya, memohon kepada Allah ketika kita berada dalam kesempitan. Apabila kita berada dalam kesempitan dalam rezeki, kita menyeru, Ya Razzaq. Wahai Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, meluaskan rezeki kita. Maka kekallah bersama kami di rancangan Imanuna Iman Kami pada setiap Khamis 5.15 petang, IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini rancangan Imanuna Iman Kami, dan untuk anda masih lagi bersama, boleh tonton di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah, masih lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, untuk kita membincangkan lagi nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Jabbar. Untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungannya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi makna yang kedua adalah Al-Jabbar. Allah SWT Al-Jabbar. Maksudnya Allah SWT yang dapat memaksa, iaitu makhluknya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendaknya. Sama ada makhluk itu suka atau tak suka. Kan? Jadi dia buat apa yang dikehendaki sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah SWT Maha Kuasa untuk melakukan itu. Ini makna yang kedua. Lalu Imam Sanusi berkata, ma'khudhun minal jabri bi ma'nal ikrah. Makna ini menunjukkan bahawa nama ini merupakan kata terbitan daripada Al-Jabr, sama macam tadi, daripada perkataan Al-Jabr, yang bererti perihal memaksa. Maksudnya Al-Jabr yang memiliki makna sebagai memaksa. Jadi Jabr ini juga bermaksud paksaan. Al-Jabru, iaitu ikrah, dengan makna memaksa. Jadi kalau root words maksud Jabbar, Al-Jabbar, itu diambil dari perkataan Al-Jabru dengan makna ikrah, maka maksudnya dia ada makna yang lebih luas tadi, iaitu menanggungkan maknanya kepada bahawa Allah SWT yang maha memaksa, dapat memaksa seluruh makhluknya untuk berada atau berlaku pada sesuai apa yang menjadi kehendaknya, sesuai yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia mahu, dia suka atau dia tak suka. Ini. Jadi kita sebagai hamba tahu, beriman, apa yang berlaku ini pasti kehendak Allah SWT. Adalah kenapa Allah nak begitu. Ini semua kehendak dia. Jangan kita mengkufuri Allah SWT pula. Kerana ada datin yang kenapa Allah buat macam ni? Allah tak sayang aku ni. Kenapa Allah macam ni? Itu namanya perangai macam budak-budak. Kan? Kalau nak Allah SWT, orang tersebut kalau dia pilih marah dengan Allah, Allah tak rugi sikit pun. Kan? Kalau ada orang yang memilih untuk mengkufuri Allah, Allah tak rugi sedikit pun. Tak rugi sama sekali. Ya rugi itu kita. Ya rugi itu siapa yang memilih untuk marah kepada Allah SWT. Itu nama dia tak cerdik. Ini dia walhadra hafizakumullah.
Lalu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala pula berkata, wa hadzul abdi minhu iltizamur riyadati wa qahrun nafsi alaiha wa in nafarat min dawaiha an-nafi'i ainifarin. Ini maksud dia apa? Ainifarin iaitu manusia menghayati nama ini dengan menjalani riyadhah secara berterusan dan mengekang nafsu melalui cara tersebut, sekalipun nafarat min dawaiha, iaitu sekalipun nafsunya enggan sama sekali untuk dirawat dengan ubat yang yang mujarrab. Maksud dia apa tuan-tuan? Iaitu bila kita tahu Allah SWT ini Al-Jabbar, apa yang patut kita lakukan? Kita reflect pada diri kita. Kita ini makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala ini Khalik, yang zat melakukan. Maka bila dah tahu macam tu, kita kena sentiasa riyadhah. Apa maksud riyadhah ni? Jangan buka kamus dewan. Riadah. Apa tu riadah? Riadah tu berolahraga. Bukan, itu riadah lain. Bila disebut dalam kitab Turaf riyadhah, ini adalah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan tubuh kita, tapi dengan cara yang sesuai syarak. Maksudnya apa? Puasa. Puasa best tak, Datin? Best. Saya suka puasa, doktor. Ada benda lain. Saya suka. Tapi ada orang kalau puasa tak dapat makan siang. Makan lunch dah kena potong. Nak makan ni ada orang, jomlah kita pergi. Kau ni ada waktu lunch, kita pergi kedai tu, pergi steak ke, pergi apa ke. Alamak, meleleh dia rasa, tapi dia sabar, dia tengah puasa hari ni kami. Ini contoh dia. Itu nama dia riyadhah. Kan? Okey, tidur sedap tak? Sedap. Malam tidur kan? Malam sedap tidur. Bukan setakat malam, siang pun. Kalau pukul 3 pagi tengah tidur nak bangun, mesti tak sedap kan? Tapi kita jadi orang yang pasang alam, 10 alam kita pasang. Ting, kita pun bangun, wudu. Malam-malam sejuk, kena air sejuk lah tu. Sedap ke tu? Woi, tak sedap lah kan? Nak air panas, tak ada air panas. Kita paksa diri kita, kita wudu kan? Lepas tu kita pun solat malam. Contoh dia, bukan bangun tengok bola. Bukan tak boleh, boleh. Tapi solat malam, contoh dia, ini bangun. Ini riyadhah nama dia. Dia melawan kesedapan tubuh dia, badan dia ni. Dia cuba lawan dengan cara yang sesuai syarak. Bukan lawan badan dia sehat, pergi ambil rotan ke macam Syiah, duk pukul sana pukul sini kan. Itu bukan. Itu tak betul. Itu salah, itu ajaran sesat, itu tidak betul. Dia bukan suruh tu riyadhah ni, maksud dia. Yalah, dia dah biasa makan siang, dia puasa. Contoh dia, bila dia puasa, badan dia tak sedap lah. Kan? Riyadhah. Dia bangun malam, biasanya tidur berdengkur. Dia bangun, dia paksa diri dia bangun untuk bertahajud. Ini biasanya ada banyak waktu yang boleh di relax kan, tengok TV. Dia potong semua tu, diganti dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan baca selawat, dengan pengajian. Ini riyadhah. Wa qahrun nafsi, dan juga apa? Selain dia, bila dia reflect Al-Jabbar, dengan cara apa? Dengan cara banyak riyadhah tadi, juga dengan mengekang nafsu. Nafsu ni nak ni. Astaghfirullahaladzim, apa nak ikut nafsu ni? Ni. Nafsu suka tu. Apa lu buat benda tu? Nafsu suka ni. Ni contoh dia. Dia mengekang nafsu. Nafsu kita ni macam-macam. Macam-macam benda kita nak. Nafsu lah. Ini jiwa. Jiwa manusia tu ni. Nafsu manusia, bukan jiwa. Nafsu manusia memang macam tu. Jadi macam-macam. Benda yang ni kita tahan. Biasanya nak beli makanan 3 lauk, tukar 2 lauk je. Apa salah dia 3 lauk, Ustaz? Memang tak salah.
Tapi dah nafsu, nak sangat. Banyak nafsu, banyak makan, semua nak makan. Kan? Biasa makan 1 hari 3 kali, tahan. Makan 2 kali je. Contoh, latihkan nafsu tersebut. Biasanya tengok rambang mata. Tengok ni nak beli, tengok tu nak beli. Semua nak beli. Tahan nafsu. Ni tahan nafsu. Biasanya nafsu ni malas nak ibadat, dah azan, dah dengar azan, malas. Lawan nafsu. Bangun. Itu Al-Jabbar. Ingat, Allah SWT Al-Jabbar. Dia yang maha memaksa. Dia boleh memaksa kita untuk melakukan perkara yang baik, meninggalkan perkara yang buruk. Ni. Lalu apa? Melalui cara tersebut, dengan tersebut, sekalipun nafsunya enggan sama sekali. Walaupun tak nak. Doa, Ya Jabbar. Asli syak ni tadi. Kan? Perbaiki urusanku ni. Ya, aku dapat ikut jalan ni. Kan? Enggan sekali untuk dirawat dengan ubat yang mujarab. Ni. Lalu dia tulis muta'alliqan fiha bimaulahul karim al-jabbar. Iaitu dengan cara apa? Penghayatan ini dilakukan dengan bergantung harap pada Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Al-Jabbar, lagi Maha Gagah. Jadi cara dia apa? Dia bergantung hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Bergantung kepada ini. Kita tahu kita ini berharap, kita ini memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gantung kepada Allah. Ini bimaulahu al-karim al-jabbar hatta tanjabira ahwaluhu wa tatabaddala sifatuhu ad-damimah bisifatin aliyatin mahmudatin karimatin wa ma dzalika ala maulal jabbaril azizin. Maksud dia apa? Sehingga keadaan dirinya pulih dan sifat tercela yang ada pada dirinya berubah kepada sifat terpuji. Tadi apa? Penghayatan dilakukan dengan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah SWT Al-Jabbar. So bila dia Al-Jabbar, dia boleh jadikan kita dari tak maya menjadi maya. Ni kita tak mampu, Ustaz, saya ni tak mampu nak puasa, Ustaz. Dengan berdoa Al-Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, berilah aku kekuatan, semoga aku ni kuat untuk berpuasa. Kuatlah dia insya-Allah untuk berpuasa ni. Kita gunakan, kita berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan tadi. Kan, yang mana Allah SWT ini memang Maha Pemurah, Al-Karim, Al-Jabbar, yang Maha Gagah, perkasa, yang dapat menjadikan kita untuk melakukan apa sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nanti jadi apa kita akan syarah lagi setelah ini. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini. Kita berehat sekali lagi Doktor dan para pendengar. Kita akan kembali selepas ini untuk bersama anda hantarkan soalan pertanyaan di WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Tiada lain yang kupinta selain mati di negaraku, hancur menjadi tanah, menyuburkan rumpai, memberi nyawa kepada sekuntum bunga yang akan dipetik seorang kanak-kanak negaraku. Apa yang kupinta adalah untuk terus bersama negaraku sebagai tanah, rumpai, sekuntum bunga. Karya itu tadi bertajuk Apa Yang Kupinta, nukilan Fadwa Tuqan, sastrawan Palestin. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana.
Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Kota Baru 89.8. Kekalah bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti dalam rancangan Imanuna iaitu Iman Kami pada Khamis 5.15 petang, IKIM FM Inspirasi Utama Anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Untuk petang ini masih lagi bersama Alhamdulillah rancangan Imanuna, Iman Kami, yang anda masih lagi bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan petang yang boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah masih lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih bincangkan tentang nama Asma'ullah Al-Husna Al-Jabbar. Untuk waktu ini bersama doktor, kita sambung kembali. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi apabila kita merenungkan Al-Jabbar tadi, yang mana dia memohon, dia bergantung harap pada Allah SWT yang maha pemurah lagi maha gagah, sehingga keadaan dirinya pulih hatta tanjabira ahwaluhu. Makna pulih. Ini yang disebut pertama tadi al-islah. Al-islah. Jadi kan al-jabru ada dua makna. Ada satu makna al-iqrah, terpaksa. Satu lagi bermakna al-islah, pulih. Islah tu boleh makna pulih. Hatta tanjabira ahwaluhu, sehinggalah keadaan dia itu pulih menjadi baik. Pulih ni macam mana? Wa tatabaddala sifatuhu dhamimah bisifatin aliyatin mahmudatin karimah. Sehingga beralih, berubah dari sifat dia yang keji. Manusia ni ada sifat keji, sifat dhamimah. Dhamimah ni mazmumah. Berpindah kepada sifat yang luhur, yang tinggi, yang mahmudah, yang terpuji, karimah, yang mulia, kan? Terpuji dan yang mulia. Ini boleh terjadi. Kenapa tidak? Wa ma dzalika ala maula al-jabbar bi azizin. Jadi wa ma dzalika ma nafi. Tidak suka untuk Allah SWT memulihkan dan mengubahkan keadaan seseorang. Jadi Al-Jabbar ini, kalau kita renungkan, ia adalah salah satu nama yang boleh untuk kita pandang atau untuk kita letakkan sebagai wasilah kita mohon kepada Allah untuk menjadikan kita dari keadaan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Untuk apa? Untuk kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat, perkataan-perkataan, perkara-perkara yang tidak baik. Untuk membersihkan diri kita dari segala penyakit-penyakit hati. Ini nama dia apa? Ini nama dia Al-Islah. Nama dia Al-Jabbar. Nama Allah Al-Jabbar. Boleh to cleanse our heart. Bersihkan hati kita, hadirin wal hadirah hafizakumullah. Bersihkan diri kita dari penyakit hati, daripada semua benda yang tidak baik. Ini kita minta Al-Jabbar. Sebab itu saya sebut tadi Al-Jabbar, Ya Jabbar, Aslih Sya'ni. Wahai Tuhan yang maha, iaitu memulihkan. Maha memulihkan. Pulihkanlah keadaanku dalam keadaan yang lebih baik.
Wallahu alam. Dan perkara ini tak susah bagi Allah SWT. Allah boleh buat apa yang ia kehendaki. Baik, kita buka Q&A. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube Hikim FM. Untuk petang ini bersama ada soalan Doktor yang bertanya, apa beza Jabariyah dan Jabbar? Bagaimana, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Jabariyah itu adalah kelompok. Ada kelompok yang memandang bahawa segala sesuatu yang berlaku di dunia ini kita tidak ada kasab baginya, tidak ada usaha baginya, tidak ada apa-apa upaya sama sekali, dalam erti kita ini seperti patung yang diikat dan digerakkan dan tidak dapat melakukan apa-apa, hatta sehingga kan bila dia melakukan maksiat dikata bukan dia yang buat, ni Allah yang buat. Dia mencuri dikata bukan aku yang mencuri, Allah mencuri. Kalau dia berzina dikata bukan aku yang berzina, Allah yang berzina. Auzubillah min zalik. Ini perkara yang jelas-jelas salah. Itu golongan Jabariyah. Okey. Dan penjelasan untuk ni panjang. Dah saya rasa dah dalam radio IQ ni dah banyak kali kita lalui kan, dan kita membahas perkara ini. Tapi itu Jabariyah. So ini bukan konteks kita bahas, walaupun ada bahagian daripadanya bahagian daripada perbahasan Al-Jabbar. Sedangkan Jabbar atau Al-Jabbar yang sedang kita bicara sekarang adalah Allah SWT. Ini namanya salah satu adalah Al-Jabbar. Maksud Al-Jabbar ini, dia maha mengalihkan, maha mengalihkan, memulihkan, atau juga maha memaksa. Allah SWT maha memaksa untuk menjadikan apa sahaja yang berlaku ini dalam keadaan apa sahaja dilakukan, ditakdirkan, ditentukan, terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sesuai dengan apa yang kita dan kalian semua nak. Tapi dia semua adalah kehendak Allah. Ini sama ada baik ke tak baik ke apa ke, itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini Al-Jabbar. Kan? Ini maksud Al-Jabbar. Atau maksud dia memulihkan, memperbaiki dari keburukan kepada kebaikan. Juga termasuk makna daripada Al-Jabbar. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Oleh sebab itu dibezalah Jabariyah dengan Jabbar, walaupun perkataan dari perkataan yang sama. Ingat, bila perkataan yang sama, bukan berarti dia itu ini Jabariyah lah ni, dia disebut Al-Jabbar. Tak boleh macam tu. Al-Jabbar itu nama Allah. Kan? Jabariyah itu adalah suatu sektarian yang bernama Jabariyah, walaupun dari perkataan sama. Ini nama Allah, kita tak boleh letak dekat golongan tu. Tak boleh macam tu. Itu hanya istilah yang untuk kita kenali, kerana akidah mereka memiliki akidah Jabariyah, Jabrun, dengan makna Al-Ikrah juga, menganggap bahawa semua manusia ini terpaksa tidak ada baginya kasab. Padahal Quran dah menyebutkan laha ma kasabat alaiha ma kasabat. Sebab itu salah satu perkara penting untuk kita tahu, Datin, kita letak pada diri kita, iaitu apa? Salah satu sifat yang bernama sifat, iaitu tidak mudah tergelincir dalam falasi, iaitu apa? Tengok macam sama, kita kaitkan. Ini nama guilty by association. Sekarang ini banyak yang, bukan banyak, ada yang saya rasa yang terlalu mudah untuk tergelincir di dalam guilty by association. Guilty by association, dia dianggap bersalah kerana dia ada kaitan. Bukan ada kaitan, ada duduk pernah salam, pernah jumpa. Contoh dia ada Fulan bin Fulan, dia ini salah penjahat. Tiba-tiba dia salam dengan Fulan bin Fulan. Yang Fulan bin Fulan tak disalam.
So apa pun tafsiran yang datang setelah itu, kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati juga tuan-tuan dan puan dari wal hadirat hafizakumullah. Jadi bila dia dah meninggal, macam mana pula nanti dia akan datang balik, dihidup balik untuk jadi Imam Mahdi? Dan pergaduhan tersebut nanti klaim tu klaim ni. Masalah paling besar apabila doktrin ini lebih-lebih lagi dijadikan motivasi kepada kelompok reinkarnasi daripada Arqam yang pernah dulu berkembang lagi sekali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, dan bukan hanya dengan cara yang sama. Sampai menurut maklumat yang sampai kepada pihak penguasa, dengan nasab yang bercampur, memperbanyak zuriat. Bukan kita tak nak, bagus memperbanyak zuriat, tapi kalau tidak menjaga kemaslahatan dan lain-lain, indoktrinasi, tidak memberi pendidikan yang layak, dia tidak dapat mengetahui kecuali itu sahaja, dan lain-lain, tidak diberi kebebasan melainkan kena ikut cara itu, cara lain tidak boleh. Bukan hanya berhenti sini, dia lebih dari itu. Panjanglah kalau nak bahas. Tapi akhirnya banyak perkara-perkara yang dilanggar, termasuk perkara yang berkaitan dengan akidah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So ini kita kena hati-hatilah. Jangan mudah untuk memang betul kita tak nak mudah untuk menghukum, tapi kita pun tak boleh mudah untuk angkat tangan. Masalah dia hak nasib seorang itu, anak yang lahir, hak yang dia berhak dapat, dia dapat tak? Berapa banyak ni hak yang tak dapat? Itu kena bahas. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. So jangan kita sebagai manusia hidup di zaman ini, jangan kita terlalu mudah untuk cakap di dalam social media. Kononnya para ulama, para mufti dan lain-lain tidak tahu bab ini. Contoh dia tidak terlalu mudah menuduh dan lain-lain. Ini semua berdasarkan fakta-fakta yang tidak diketahui di luar, tapi diketahui oleh penguatkuasa. Pihak berkuasa mengetahuinya dengan detail. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik. Ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak doktor atas pencerahan, dan untuk ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Ya, kesimpulan yang dapat saya berikan pada hari ini adalah Al-Jabbar. Jadi Al-Jabbar ini Allah Subhanahu wa taala maha memulihkan apa sahaja dari suatu kerosakan kepada keadaan yang lebih baik dalam keadaan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. So kita berdoa dengannya, semoga kita insya-Allah dipulihkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallahu anna kullu khair doktor. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi KIM FM, inspirasi utama anda. Wagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya.